Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, video ini adalah untuk awak semak, murid-murid cikgu semak jawapan bagi bab 12 iaitu sumber air bagi geografi tingkatan 1. Okay, latihan yang telah cikgu bagi adalah modul tingkatan 1 muka surat 34, 35 dan 36. So, sila semak jawapan masing-masing menerusi video selepas ini. Terima kasih. Okey, hari ini kita akan mulakan untuk perbincangan bab 2 bahagian sumber air. Okey, kita pergi kepada bahagian A terlebih dahulu. Baiklah, soalan yang pertama, okey. Sumber air utama untuk kegunaan harian di Malaysia adalah C, D iaitu sungai. Okey. Soalan yang kedua, okey, sumber air permukaan di Malaysia termasuklah tasik dan juga sungai. So jawapan dia A. Seterusnya soalan nombor 3. Apakah punca utama krisis air di Malaysia pada tahun 2016? Okey, so pada tahun 2016 apa yang berlaku adalah pencemaran sungai. Okey, yang menyebabkan krisis air berlaku di Malaysia. Seterusnya soalan keempat, okey. Apakah jenis penyakit, okey, yang disebabkan oleh pencemaran air? Okey, yang menyebabkan penyakit bawaan daripada air adalah seperti taun yang disebabkan oleh lalat dan juga demam kepialu yang disebabkan oleh nyamuk. So jawapannya adalah C. Okey, soalan nombor 5. Bagaimanakah langkah untuk mengurangkan kesan krisis air? Maksudnya kalau krisis air berlaku, adakah kita menaikkan harga air? Tidak. Meningkatkan penggunaan air? Tidak. Menggunakan air telaga? Sebab kita langkah untuk mengurangkan kesan krisis air. So, kita mestilah menjaga kebersihan sungai. Soalan yang ke-6. Mengapakah Malaysia masih mengalami krisis air walaupun kaya dengan sumber air? Kenapa? So, kemarau yang panjang? Ya. Pencemaran air sungai? Ya. Adakah permintaannya merosot? Tidak. Bilangan suhu sungai yang semakin berkurangan? Tidak. So, jawapan dia 1 dan 2. A. Nombor 7. Apakah kesan-kesan yang akan dihadapi apabila berlaku krisis air? Maksudnya, apa kesan yang berlaku jika kita mengalami krisis air? Bekalan air bersih berkurangan? Ya ke tidak? Kesan dia. Tidak. Hidupan akuatik mati? Tidak. Terdedah dengan penyakit? Ya. Tanah menjadi kering? Ya. So, 3 dan 4. C. Nombor 8. Apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan krisis air? Adakah kaedah pengkomposan? Tidak. Rawatan air kumbahan? Ya. Rawatan air kumbahan ini kita boleh jalankan apabila berlakunya pencemaran air sungai. So yang ketiga, meneroka air bawah tanah? Ya. Amalan pengasingan sisa? Tidak. So jawapan dia 2 dan 3. Yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan sumber air bawah tanah? Yang dimaksudkan dengan sumber air bawah tanah adalah D. Air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan yang terletak di bawah permukaan bumi. Soalan yang ke-10, soalan yang terakhir. Pilih pernyataan yang benar mengenai infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Adalah air hujan yang menyerap ke dalam tanah.
Okay, itu adalah proses infiltrasi. Baiklah. Okay, kita pergi kepada bahagian B. Okay, minta awak semua semak jawapan masing-masing. Okay, soalan pertama. Nyatakan dua jenis sumber air di Malaysia. Okay, sumber-sumber air di Malaysia ada dua, iaitu air permukaan. Okay, air permukaan terdiri daripada sungai dan tasik. Okay, yang kedua adalah air bawah tanah. Okay, sila semak jawapan anda masing-masing. Okay, soalan yang kedua. Okay, nyatakan punca-punca krisis air. So, awak boleh dapatkan jawapan ini dalam muka surat 136. Okay, punca-punca krisis air yang ada di Malaysia iaitu yang pertama adalah penebangan hutan. Okey, penebangan hutan ini berlaku di kawasan takdahan air iaitu kawasan tanah tinggi. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ini, kawasan tanah tinggi merupakan kawasan takdahan air hujan yang utama. Okey, yang kedua adalah puncanya adalah fenomena cuaca. Maksud di sini bila berlakunya musim kemarau. So, bila musim kemarau hujan tak turun. Itulah menyebabkan salah satu punca berlakunya kekurangan air di Malaysia. Okey, yang ketiga adalah pembuangan sampah. Okey, bila berlakunya pembuangan sampah terutamanya di kawasan sungai. Okey, ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran air. Okey, bukan saja pembuangan sampah, kadang-kadang pembuangan sisa toksik, okey, racun dan sebagainya mampu mencemarkan alam sekitar. Okey, terutama apa yang telah berlaku baru-baru ini dekat Malaysia sendiri, iaitu yang terjejas adalah kawasan Selangor dan juga Kuala Lumpur, yang mana kita jadual air kita dicatu kerana berlakunya pembersihan sungai akibat daripada pembuangan sisa toksik. Okey, seterusnya adalah peningkatan populasi penduduk. Okey, apa yang dikatakan peningkatan populasi penduduk ni adalah berlakunya peningkatan jumlah penduduk dalam sesuatu kawasan. Okey, kalau kita bandingkan, okey, contoh kalau kawasan Selangor selalu berlakunya krisis air kerana populasi penduduk Selangor ataupun jumlah penduduk Selangor lebih tinggi dan padat. So, bila setengah kawasan itu penduduk padat, so kita kena bekalkan air yang mencukupi kepada penduduk. Okey, cukup 4 faktor. Okey, kalau ada awak ada 4 faktor ni, awak tolong tandakan. Okey, selain itu juga, okey, punca-punca krisis air, pencemaran, baji kimia dan racun serangga. Okey, kalau awak ada isi ini, awak tolong tandakan. Yang seterusnya adalah permintaan tinggi dalam sektor perindustrian, terutama perindustrian dari segi perindustrian sektor makanan. Okey, yang seterusnya, okey, nyatakan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekalkan sumber air di Malaysia. Okey, ini awak boleh lihat dalam muka surat 140. Okey, langkah yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Okey, yang seterusnya rawatan air kumbahan. Okey, yang ketiga adalah meneroka air bawah tanah. Dan yang keempat, kita akan jalankan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Okey, mana-mana jawapan? Okey, jawapan yang ada dalam muka surat 140 masih diterima. Okey. Okey. So, untuk bahagian C, okey, apakah hubung kait peningkatan populasi penduduk di Malaysia dengan punca krisis air? So, soalan kat sini dia kata, okey, hubung kait maksudnya, okey, jika jumlah penduduk semakin ramai, okey, apa kaitan dia dengan punca krisis air yang berlaku dekat Malaysia? Okey, bagi soalan ini, okey, hubung kait peningkatan populasi penduduk di Malaysia dengan punca krisis air.
Okey, yang pertama sekali adalah pertambahan penduduk, okey, menyebabkan peningkatan permintaan terhadap air. Maksudnya, jika penduduk semakin ramai, so maka berlakunya peningkatan atau peningkatan permintaan air di Malaysia. Okey. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, okey, jika penduduk meningkat, okey, maka penebangan hutan juga berleluasa. Maksudnya apa kaitan jika berlaku peningkatan penduduk, ada tak hubung kait dengan penebangan hutan? Okey. Okey, kat sini, okey, jika penduduk meningkat, jumlah rumah atau kawasan perumahan yang sedia ada tidak cukup, maka hutan akan ditebang untuk kita bina kawasan perumahan atau kawasan pertempatan. Okey. Faham? Okay, yang seterusnya, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai juga meningkat. Okey, bila ramai penduduk, so sampah sarap makin banyak. Okey, terutama jika ada sesetengah penduduk ini kurang kesedaran untuk menjaga kebersihan sungai. Okey, jika ada sebilangan penduduk yang tidak sedar tentang pentingnya penjagaan sungai, maka banyak sampah sarap akan dibuang. So berlakunya masalah punca krisis air. Okey, yang seterusnya soalan bahagian C nombor 2. Mengapakah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai menjadi punca berlakunya krisis air di Malaysia? Maksudnya, macam mana pembuangan sampah sarap ni boleh menjadi punca utama berlakunya krisis air yang berlaku dekat Malaysia? Mengapakah pembuangan sampah sarap ke dalam sungai menjadi punca berlakunya krisis air di Malaysia? Kat sini soalan ni kita akan fokus kepada sampah sarap. Sampah sarap yang bagaimana akan menyebabkan berlakunya krisis air di Malaysia? Kita lihat yang pertama. Sampah yang dibuang seperti sisa makanan. Sisa makanan. Sampah seperti ini jika dibiarkan bau busuk dan seterusnya akan menarik tikus dan lalat yang mana merupakan pembawa penyakit. Sisa-sisa ini akan menarik minat tikus, lalat. Yang mana awak tahu tikus dan lalat ni merupakan haiwan pembawa penyakit. Seterusnya yang kedua, sampah sarap seperti bungkusan makanan dan minuman dibuang ni mampu menangkung air dan menjadi tempat pembiakan nyamuk. Seterusnya adalah sampah yang terdiri daripada plastik seperti beg plastik, botol plastik merupakan bahan yang tidak mudah reput, maka ia akan mencemarkan kawasan sungai. Ketiga-tiga jenis ini adalah akan menyebabkan berlakunya pencemaran sungai. Makanan seperti sisa makanan, bau busuk, bungkusan makanan dan juga beg-beg plastik yang tidak mudah reput ni akan mencemarkan sungai. So bila sungai tercemar akan menyebabkan berlakunya krisis air di Malaysia. Okeylah, baiklah murid-murid. Ini sahaja skema jawapan bagi bab 12 sumber air tingkatan 1. So cikgu harap awak dapat semak jawapan ini di rumah. Apa-apa jawapan, apa-apa soalan boleh PM cikgu. Cikgu harap kamu selamat menjawab dan selamat menanda. Terima kasih. Jumpa lagi.